Alhamdulillah kita telah dapat belajar qawaid tafsir sampai ke kaedah yang ke 103. Ini 103. Ini pada muka surat 231. 231. Kaedah 103. Kullu fi'lin lillahi ta'ala madhkurin fil Qur'an فإنه يصح فيه إضمار لفظ الجلالة الله وإن لم يسبق ذكره لتعينه في العقول semua perbuatan Allah, perbuatan atau kerja Allah yang tersebut di dalam Al-Quran boleh saja diidmarkan. Ini istilah, idmar, tadmin, apa semua ini istilah. Yang ini tidak disebutkan bersamanya lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini sebagai pembuat atau pelakunya dengan terang, tidak disebut dengan terang. Kerana akal tidak akan menerima ia perbuatan orang lain selain Allah. Walaupun tidak ada tersebut sebelumnya lafzul jalalah. Lafaz al-jalalah, yang nama Allah itu sebelumnya tak ada sebut. Tetapi ini salah satu kaedahnya. Kita semestinya katakan dhamir itu kembali kepada Allah. Dia itu maksudnya Allah. Ini dalam Quran ini antara yang ajaib lah, pelik lah. Kadang-kadang dia tidak sebut nama marjiknya, marjik dhamir itu. Tapi yang kita bincang ni secara khusus, marjiknya itu Allah. Marjiknya itu ialah Allah. Baik, tengok sini. Keterangan. Mana-mana perbuatan Allah yang tidak disebutkan bersamanya Allah sebagai pelakunya, jadi sebagai fa'ilnya, di dalam sesuatu ayat Al-Quran tetap akan dipercayai sebagai perbuatannya juga. Walaupun langsung tidak ada tersebut sebelumnya nama Allah. Keadaan seperti ini berlaku apabila akal memutuskan bahawa tidak ada orang lain atau sesuatu yang lain selain Allah dapat melakukannya. Karena seolah-olahnya Allah SWT nak uji kita. Tengok. Banyak dah tempat, selalu banyak perkara-perkara yang pelik-pelik, yang ajaib. Selalu sebut nama dia. Dia yang melakukan. Dia yang buat. Dia yang kerja dia. Ada tempat-tempat dia tak sebut. Jadi kita nak kata macam mana? Siapa tu yang buat benda macam? Siapa yang boleh buat benda macam? Berhala? Oh, jauh sekali. Manusia yang bijak tu tak boleh buat. Jadi nak kata siapa? Akal memutuskan bahawa benda macam ni tidak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali Allah. Jadi di situ boleh diidmarkan. Dan memang digunakan. Allah sendiri guna macam itu. Idmarkan itu. Lihat beberapa contohnya di bawah ini. Baca, siapa baca? أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Bermaksud, dia menurunkan air hujan dari langit, lalu mengalirkan air di lembah-lembah menurut ukurannya. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Cuba kita tengok. Di sini, ni. Baca-baca lagi bawahnya. Takdirnya ialah Anzalallahu minas sama'i ma'a, atau Allahu anzala minas sama'i ma'a, dan seterusnya. Jadi Allah tu tak ada. Allah ni tak ada sebut. Ayat ni ayat lengkap dah ni. Baik, sekarang kita tengok dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Kita tengok sini. Ar-Ra'd ayat 17. Ni anzala, start dia, start ayat ni. Anzala minas sama'i ma'an. Dan seterusnya lah. Tadi kita tak masukkan semua sebab jadi panjang. Sedangkan yang maksud kita yang kita naknya di situ saja sudah cukup dah. Sebab itu saya buat titik-titik itu. Cuba kita tengok. Anzala ni siapa? Dia. Kalau kita terjemah makna itu zahir dia telah menurunkan dari langit air. Dia telah menurunkan air. Jadi air hujan dari langit. Jadi dia tu siapa dia? Itu diidmarkan. Maknanya disebutkan dhamir sahaja. Yang mana dhamir itu boleh siapa pun.
Tapi kita nak kata macam mana? Dah tengok dah. Berapa banyak dah tempat-tempat lain yang menurunkan air dari langit. Allah disebut dengan jelas. Di sini tidak sebut. Tak jadi masalah. Dah kita dah tahu, dah maklum dah. Maklum. Gini. Ini pun salah satu gaya bahasa Al-Quran. Ini uslub Al-Quran. Kalau bahasa Arab memang uslub, gaya bahasa, cara dia macam tu. Contohnya kalau kita tengok di sini, cuba kita tengok di sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ni apa? Sebelum ni tak ada ni ayat ni start dengan ni. Karena kalau kira dalam surah ni tak ada marjiknya. Tak ada tempat kembalinya. Kalau kita buat ayat Melayu kita. Setelah selesai belajar, mengikuti kelas daurah tafsir, Ahmad pulang ke rumahnya. Ahmad lah. Kan? Setelah selesai, mengikuti kelas daurah tafsir, Ahmad pulang ke rumahnya. Mesti ada sebelum pada itu. Mana kita boleh kembalikan dhamir itu, ganti nama itu kepada Tuhan punya. Siapa? Ahmad tu lah. Baik di sini. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam qadar. Nya tu apa? Mana ada apa-apa sebut sebelum ni? Tapi ini tidak berkait dengan Allah. Yang kita baca tadi, kaedah kita tu berkait dengan Allah. Khusus dengan Allah. Tapi kadang-kadang benda lain pun macam tu juga. Ini orang panggil uslub Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran. Cuba tengok. Ada hikmah ni. Padahal, ia tidak turun sekaligus. Ia tidak turun. Surah ni lain-lain. Tapi apabila disusun ni dalam tertib kitabinya. Sebab itu kena faham. Tertib kitabi, tertib mushafi dengan tertib nuzuli. Sebab itu dalam usul tafsir saya tekan. Benda ni kena faham. Kalau mengambil kira tertib nuzuli, tak tahu ke mana dia nak balik. Sekurang-kurangnya, kalau dalam tertib kitabi atau tertib mushafi, tengok. Di surah sebelum ini surah Al-Qadr. Surah sebelum ini Al-Alaq. Ni tengok. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita dah tahu kan 5 ayat ni. Ayat yang mula-mula sekali turun. Quran lagi. Inna anzalnahu, menurunkannya. Inilah. Menurunkan Quran itulah. Quran itu mana? Permulaannya. Mana ayat yang mula-mula diturunkan? Ni, surah sebelum tu. Cuba kita perhatikan. Surah sebelum tu. Ajaib tu. Boleh. Tapi surah sebelum ni bukan makna semua juga. Itu kena kaitkan dengan hadis pula. Berapa ayat yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah. Jadi inna anzalnahu dalam tertib kitabi, ni kitab ni Quran yang ada. Tidakkah surah tadi surah Al-Qadr itu selepas surah Al-Alaq. Jadi inna anzalnahu balik ke sini lah. Balik kepada surah yang sebelum ni. Surah sebelum ni yang dimaksudkan 5 ayat tu. Sebab itu yang mula-mula turun. 5 ayat tu pun orang tidak panggil Quran lah. Quran lah tu. Baca Quran lah tu. Inna anzalnahu, kami menurunkan Quran itu. Kalau Quran yang ada ni ayat yang mula-mula tu lah. Pada malam qadar. Kalau kita mengambil ke inna anzalnahu, kami menurunkannya pada malam qadar itu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Malam qadar juga. Itu semua sekali. Turun ke bumi tidak sekaligus, sikit-sikit. Yang turun itu betul juga. Inna anzalnahu tu kalau merujuk pada semua sekali Quran. Betul juga, tapi bukan alam dunia, alam atas. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Semua sekaligus. Betul juga. Kalau kita perhatikan memang seni Quran. Baik, cuma yang kita baca sekarang ni kaedahnya berkait dengan nama Allah. Berkait dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Cuba tengok di sini. Anzala. Supaya lebih nampak, kita tengok di sini. Ar-Ra'd ayat 17.
Kita tengok sini senang. Cuba tengok. Mana ayat ni tak ada sepatutnya kira-kiranya dia kena ada sebelum baru boleh komen tu balik situ. Ni tak ada. Jadi kita nak faham macam mana? Dia tu siapa? Seolah-olahnya ujian terhadap kita. Tuhan nak uji. Dah belajar banyak dah kan? Sekarang ni dia tak sebut. Kamu nak kata siapa? Nak syirik kau? Nak tauhid? Kalau tauhid siapa? Allah lah. Memang satu pun salah. Salah tu dhamir dia dalam dia tu kan huwa. Huwa tu nak balik kepada siapa? Maklum dah, akal ni, manusia yang sejahtera akalnya akan memutuskan tidak ada orang lain. Di tempat yang lain dah sebut dah. Di tempat yang lain. Dalam Al-Baqarah misalnya. Dalam Al-Baqarah dan tempat lain pun sama. Banyak. Tempat lain pun sama. Dia cuba tengok. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa Tuhan? Rabbakum ni. Sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan orang sebelum kamu. Siapa Tuhan kamu? Sifat dia. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Yang Tuhan yang menjadikan bumi ini macam hamparan kepada kamu. Dan langit sebagai binaan bumbung. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan dia menurunkan dari langit itu air. Jadi anzala minas sama'i ma'a. Ni anzala minas sama'i ma'a. Siapa ni sifat siapa ni? Alladhi. Sifat Rabbakum. Siapa Rabbakum? Allah. Kita boleh tahu daripada ayat-ayat. Berapa banyak ni? Bukan satu. Bukan satu. Banyak. Begitu cara kita nak. Akal mengatakan. Akal kita yang sudah terlatih, sudah belajar banyak dah. Quran ini tak akan kata yang lain. Kecuali manusia musyrik. Dia akan kata yang lain. Seolah-olahnya ini manusia yang tidak berakal. Kalau manusia yang berakal, banyak dah. Banyak tempat dah disebut. Allah tu. Jadi takdir tu Allah lah. Huwa tu balik kepada Allah. Kadang-kadang benda tu tidak disebut sebab terlalu nyata sangat. Nyata kepada akal. Kepada yang berakal. Nyata sangat. Jadi tak payah sebut dah. Dia saja sudah cukup. Baca lagi. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Bermaksud, dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha tinggilah dia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Surah An-Nahl ayat 3. Takdirnya ialah khalaqallahu samawati wal ard atau Allahu khalaqas samawati wal ard dan seterusnya. Jadi ayat 3 surah An-Nahl, cuba kita tengok. 3 surah An-Nahl. Khalaqas samawati wal ard. Mana ada sebelum ada ni apa-apa? Allah khalaqas samawati wal ard. Dia tak kata Allah khalaqas samawati atau khalaqallahu samawati. Dia tak sebut. Maknanya itu orang panggil idmar. Idmar. Tidak disebut dengan terang nama Allah. Padahal yang dimaksudkan Allah. Siapa kata? Akal kata. Tak ada orang lain yang buat langit dan bumi. Kita tengok ayat lain, dah baca banyak dah. Allah alladhi rafa'as samawati. Dan Allah yang menjadikan langit dan bumi di tempat lain. Jelas. Di sini kalau tak sebut sekali, itu macam ujian lah. Macam peresa. Masa peresa. Siapa kamu nak kata? Ini orang berakal kan? Kamu nak kata macam mana? Kalau orang berakal akan kata Allah lah. Kalau kamu fikir, siapa boleh buat ni? Jadi dalam keadaan yang macam ni, kadang-kadang dibuat. Tidak dizahirkan fa'ilnya, pelakunya. Sebab pelaku tu kira maklum sangat. Nyata sangat. Kepada orang yang berakal. Tak ada sebut di sini. Bahkan kalau kita tengok di sini, ayat yang kedua pun tak ada juga sebut. Allah tak ada sebut. Cuma annahu la ilaha illa ana. Ana tu siapa? Allah lah. Cuma ada di sini. Ata amrullah. Ini sekali ada Allah. Tapi kalau nak kira ayat yang berasing, tu dah sempurna. Dah ayat tu masing-masing. Ayat yang ketiga tu berdiri sendiri. Dia start lain pula. Jadi tak sebut juga. Sepatutnya sebut dah. Tak. Sebab dia kira sudah jelas. Baca lagi.
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bermaksud, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan bagi binatang-binatang itu. Dengan jalan yang demikian dikembangkannya zuriat keturunan kamu semua. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Jadi sini pun sama kan? Yang menciptakan atau pencipta langit dan bumi. Jadi di sini ni ada takdir dua ni, sebab itu kita buat dia tu dalam kurungan. Dia pencipta atau dialah pencipta langit. Dia menjadi. Ada sebut dia ni siapa ni? Tidak idmar, diidmarkan pelaku. Pencipta siapa? Namanya disembunyikan. Walaupun disembunyikan tetap nyata. Nyata kepada siapa? Kepada yang berakal. Akal kita kata tidak ada siapa boleh buat semua. Yang boleh buat semua ni Allah. Bahkan kalau kita nak tengok dalam Quran di tempat yang lain, jelas disebut Allah. Jadi betul lah jawapan kita kalau kita kata Allah. Kalau kita kata yang lain, salah. Salah. Jadi begitulah jawapan orang musyrik pun, dia kata yang lain, salah. Jawapan orang mukmin, orang Islam, ahli tauhid juga yang betul. Sebab kalau tengok Quran tempat lain memang jelas. Kalau tak sebut, siapa nak boleh buat benda macam selain Allah? Tak ada kan? Jadi di tempat-tempat yang terlalu terang sangat diidmarkan. Idmar mana disembunyikan. Walaupun disembunyi tetap diketahui juga.